semua follower Pak Elma. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat. Bersama lagi dengan saya, Mami Amy, dalam segmen Santai Editor. Okey, Santai Editor ni apa? Segmen baru ke? Tak, sebenarnya sama je macam Borak Pak Elma kita dulu. Cuma kita tukarkan nama segmen ni je. Alright, so konsep sama. Dalam kereta bersama Mami Amy dan selebriti-selebriti jemputan kita. Dengan siapa hari ini? Kejap lagi kita akan share. Tapi sebelum tu Amy nak cerita sikit lah. Okay? Yang bulan Oktober ni adalah satu bulan yang memang dekat dengan hati tim Pak Emma ni. Sebab apa tahu? Sebab hari jadi kita, anniversary kita yang ke-20 tahun. Jadi usia Pak Emma sekarang ni 20 tahun. Jadi dalam tempoh 20 tahun ni banyak revolusi yang telah kita lalui. Kita bermula dengan majalah. Lepas tu kita up sikit. Kita dah ada website. Bila kita dah ada website tu, kita dah ada Submat. Kita dah ada kita punya Twitter. Kita dah ada IG, FB dan juga kita ada YouTube. Okey, lepas tu kita nak cerita juga yang kita sekarang ni dah ada rancangan TV sendiri. Seronok tau. Rancangan TV ni pun dah bukan 1-2 dah musim. Kita dah banyak musim. Dan untuk musim yang terbaru ni, kita bersama dengan pengacara pasangan Jovial Mandagi dan isterinya beserta anak mereka. Okey, jadi kalau nak tahu apa yang menarik dengan musim terbaru ni, kenalah selalu tengok TV. Kita bersiaran di Astroria 104. Alright, apa lagi nak cerita untuk bulan Oktober ni, kita ada banyak perkongsian-perkongsian menarik daripada doktor-doktor pilihan kita. Dan tunggu je lah, kita akan share hari-hari sepanjang bulan ni, sharing daripada pakar-pakar pilihan kita. Dan yang pastinya memberi orang kata input terbaik kepada semua follower Pak Emma. Okey, kita tak nak cakap banyak. Kita nak pergi jemput kita punya selebriti hari ni, merupakan seorang host. Orangnya cantik, baru sahaja bersalin, anak lelaki. Dan cerita dia ni memang best sangat. Sebab tu kita nak jumpa dengan dia hari ni, nak korek-korek rahsia dia tau. Sebab bukan mudah kita nak jadi seorang isteri yang kuat bila mana kita terpaksa mengandung sendiri, bersalin sendiri, anak sulung pula tu. Dan yang paling penting, yalah, sendiri tu sebab apa tahu? Terpaksa berjauhan dengan suami kerana tuntutan kerja. Tu yang sedih. Tapi kita kagum dengan semangat isteri ni, memang kuat. Dengan siapa rasanya kalau dah bagi hint sikit-sikit tu dah boleh agak-agak ni kan. Alright, kita nak pergi ambil dia. So kita bagi signal dulu. Dia dah tunggu kita kat depan sana. Sebenarnya kita dah nampak dah dia. Tapi sebab Amy nak cerita sikit-sikit, Amy berhenti dulu kat tepi. Kesian dia tunggu kita panas-panas dah. Okay, kita pergi ambil dia tau. Tak sabar ni nak sembang-sembang dengan dia. Sebab kita tahu banyak sharing dia ni. Banyak rahsia yang kita nak korek dari kita punya selebriti jemputan hari ni. Kita tunggu. Sekejap, tengok kereta dulu. Kiri kanan. Alright, cun. Kita pergi ambil dia. Tu dia orangnya. Dah sampai. Teng, 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 teng. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So ini dia Dayah bakar selebriti jemputan kita hari ni. So how are you, Dayah? Alhamdulillah, sihat. Okey. Dah habis berpantang ke? Ya. Dah habis berpantang. Ya, kiranya ni dah penghujung hari sudah. Dah nak merdeka lah orang kata kan? Merdeka. Satu hari je lagi. Satu hari je lagi. Okey. Tak, tapi sebenarnya kita nak tegur Dayah ni. Kurus dah nampak. Allah, ya ke? Apakah rahsianya? Sebelum kita bermula nak cerita kita punya topik hari ni, nak tanya dulu macam mana boleh kurus tu? Okey. Rasa kurus tu tak adalah kurus lagi, tapi maksudnya banyak susut lah kan. Betul. Nombor 1 adalah penjagaan pantang yang strict. Ya, macam tu. Okey, tapi sebab hari tu you scissor kan? Betul. So macam mana? Sebab scissor ni bukan semua benda amalan berpantang tu kita boleh buat kan? Ya, betul. Macam mana Dayah boleh? Sebab scissor ni susah sikit nak susut tau. Macam mana yang Dayah buat? Dia sebenarnya pemakanan yang sihat. Pemakanan yang sangat-sangat seimbang. Sebab whatever that we take, maksudnya protein, karbohidrat, semualah apa-apa yang kira macam kau cakap pasal diet ni kan. Diet tak ada berniat nak diet pun. Dia just kata nombor 1 dia nak sihat. Jadi kita straight kanan boleh. Alright. Kanan okey. Jadi kalau tanya dia memang cara dia makan. Selain daripada memang ada rawatan, memang betul ada dia tak boleh buat. Lagi-lagi waktu awal-awal, contohnya sauna, bengkung pun awal tak boleh lagi. Sebab ada jahitan semua kan. Jadi dia rasa lagi satu kan, dia ada baca juga. Sebab bila kita menyusukan anak, kita pun burn calories juga. Lepas tu mungkin ditambah juga dengan tak berapa tidur malam. Yes, okay. Dan rasa faktor-faktor tu
sebenarnya. Okey. Selain daripada penjagaan pantang, maksudnya makanan yang seimbang dan sihat. Manakah? Kiri boleh. Alright, okay. So, hari ni kita nak cerita sikit lah tentang pengalaman Daya kan. Sebab kita sebenarnya di Pak Emma ni sangat admire tau semangat Daya. Waktu you pregnant, waktu you bersalin, kan baby akbar, you sendiri, bukanlah kata you sendiri seorang-seorang terus, ada family, tapi orang yang paling kita harapkan bersama dengan kita tu kan, yang mana husband kita tu tak ada, husband you tak ada dengan you waktu tu. So boleh tak cerita sikit macam mana, tapi sebelum tu kita nak tanya dulu, sekarang ni apa perkembangan terbaru akbar? Okay, sorry, sekejap saya tak pakai seatbelt. Lupa. Selalu kita pesan tau orang lain, tapi ni sebab kita seronok sangat nak sembang, lupa. Nasib baik baru naik kereta. So tak pakai seatbelt. Kejap. Okay, dah pakai. Safety first ya. Alright. Okay. So macam mana? Apa perkembangan terbaru baby akbar sekarang? Dia sebenarnya sangat bijak Okay. Kita boleh ke kiri. Okay, dia saya sangat bijak. Dia dah mula dah nampak keliling. Dan saya rasa macam hari tu kecil sangat. Sekarang dah 5 kilo. Wah, Alhamdulillah. Dah 5 kilo. Lepas tu memang pandailah. Anak orang berdukung je. Berdukung tu ada swing-swing nari-nari sikit. Dia tahu tau bila orang swing tu lekat dengan dia. Dan saya rasa yang paling menghiburkan bila dengar suara-suara kecil dia. Maksudnya macam dah boleh nak bersembang lah orang kata. Kiri kanan okey Kiri okey saya rasa. Alright, okey. Dia dah pandai dah macam tu. Bila nak minta apa-apa, tu yang comel lah. Dia tengah, sekarang Ila dah lebih sebulan kan. So okey Daya, Ila nak cerita banyak pun memang sebab baby pun baru sebulan lebih kan, lebih kurang. Jadinya perkembangan baby tu memang Alhamdulillah lah, baik-baik sahaja. Kita ke kiri. Okey, so kita dah habis cerita tentang baby akbar sekejap. Kita nak cerita yang kedua pula. Soalan yang kedua, macam kalau setiap kali Daya tengok baby akbar kan, tengok muka baby akbar, bermain dengan baby akbar, baba dia jauh kan. So ada tak buat macam bila Daya tengok tu terkenangkan baba dia? Of course. Itu yang saya rasa penguat semangat saya. Bila saya tengok baby Akbar Muhammad Fahri, saya rasa macam dia ni rasa features dia macam mulut dia, dagu dia ada macam saya. Tapi macam dia punya sekilas pandang masa tu macam baba dia. Saya nampak muka baba dia kat muka dia macam tu. Dan memang saya rasa macam ya Allah, ini sebenarnya anak yang saya kandung bersama ni. Inilah anak yang merindukan bapanya, sama-sama merindukan lah bapa dia pun sama rindukan dia juga. Dan Beauty of Fahri memang automatik sebab Hanif dan saya kiranya itulah Fahri. Itu maksudnya pengikat cinta kami. Okey, so Daya mula-mula dapat tahu tentang Daya pregnant. Boleh cerita sikit tak? Waktu bila, lepas tu macam mana share dengan husband? Sebab waktu tu memang husband dah tak ada dengan Daya kan? Waktu Daya mula-mula tahu pregnant tu. Sebenarnya waktu saya hantar dia ke airport, waktu tu sebenarnya saya dah pregnant rupanya. Tapi tak tahu. So saya rasa seminggu lebih lepas tu kot. Seminggu lebih lepas tu baru rasa macam bukan simptom lah, tapi rasa macam kena check because ada kawan saya ni, dia seorang doktor lah. Saya ingat waktu tu saya ingatkan saya period. But actually it's not. Dia spotting je sebenarnya. Jadi kawan saya kata, apa kata pergi check UPT. Saya macam tak lah, saya period ni kan. Sebab kita ingat tu period lah. Dia kata tak apa, check je dulu esok, dia kata. So itulah ceritanya. Saya check 2 lines. And then tapi saya rahsiakan untuk diri saya sendiri seminggu tau. Mak saya tak tahu, suami saya tak tahu. Sebab saya kata saya nak confirm betul-betul. Saya nak tunggu seminggu lagi. Jadi kiranya seminggu selepas tu saya pergi klinik. Pergi klinik nak untuk check tu. Itu pun sebab mak saya dengan husband saya sama-sama dah macam, pergi klinik check, awak ni angin teruk ni. Diorang tak tahu saya pregnant. Padahal saya macam, patutlah aku angin selama ni, rupanya aku pregnant. So nak tak nak, seminggu tu saya dah patut fly pergi Australia. The same week yang saya pergi doktor tu. Lepas tu saya kata macam, kena pergi juga ni, sebab diorang dah suruh-suruh pergi sangat ni. Saya pergi klinik dan memang to confirm kan that saya mengandung. Dan waktu tu saya 6 weeks, baby dah 6 weeks ada heartbeat. So waktu tu saya cakap doktor, saya rasa saya nak buat surprise lah untuk husband saya. Beritahu je lah, dia cakap itu. Saya pun daripada saya plan nak surprise minggu tu,
hati saya dah tak tertanggung lagi dah. Yes, of course kita anak sulung pula kan, anak first. Mesti kita macam eager sangat nak bagi tahu dengan husband kita kan. Saya rasa tak boleh simpan ni. Hari tu dah simpan seminggu sudah. Tak boleh simpan dah, saya cakap. Depan lagi pun boleh. Depan tu kita kiri ya. Alright. Okay. So saya kata okay, dah tak tertanggung ni kena bagi tahu. Jadi saya surprisekan dia juga. But virtual dari FaceTime saja. Oh lah, okay. Dan sebab dia ingatkan suri klinik kan macam sebab tak sihat, sebab angin apa semua tu. So ni kita straight. Alright. Tak sihat kan, sakit. Jadi itulah dia punya kejutan dekat situ. Bila saya call, saya FaceTime dia, saya cakap ada benda nak bagi tahu. Serius lah. Macam buat muka sedih. There's something inside there's something with my body. I hope, saya harap awak tak nangis. Oh, drama. Kita drama nak cerita kat dia. Okay, Lepas tu saya bagi tahulah yang saya tunjuk gambar scan sahaja mula-mula. Okay. Saya tunjuk je. Saya tak cakap apa-apa. Dia diam. Ya Allah, diam 1000 bahasa. Tak cakap apa-apa. Sebab dia macam tengok gambar scan tu, yelah scan could be apa-apa benda lain ke kan. And scan also, ini macam orang pregnant selalu tunjuk tu. Jadi lama sangat sampai saya cakap that's our baby. Itu pun dia slow lagi, lambat lagi. Sebab dia macam tak percaya, terlampau terkejut. So that's how saya cerita dengan dia. Tapi memang waktu tu memang very touching lah. Sebab ia ada satu berita yang sangat, apa orang kata, sangat mengharukan. Betul. Untuk tahu kita pregnant. Betul. Kan itu adalah impian setiap ibu bapa kan. Betul. Dan tentunya impian saya dan Hanif lah. Alright. Okay. So waktu dia terdiam tu, dan Dayah cakap pula that's our baby macam tu kan. Kemudian bila dia dah boleh react tu, apa perkataan pertama kalau Dayah masih ingat lah yang dia sebut? Saya ada record this thing tau. Ada saya buat vlog dalam YouTube. Saya the first thing dia cakap dia macam mumbling. Saya pun tak faham apa. Saya cakap sayang, apa dia cakap tu. Lepas tu dia cakap yang saya ingat perkataan yang selalu keluar dari mulut dia, Ya Allah, selalu macam tu. Ya Allah, dia tanya soalan pertama dia, betul sayang, betul ke? Awak dah lama tahu ke? Tu first sebab dia nampak still macam tak sure. Saya dah tahu dah minggu lepas bla 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 bla. Ni check kata dah 6 week. Terus dia Allah Akbar. Terus dia tu Allah macam subhanallah. Besok handphone tu terjatuh. Saya rasa dia sujud syukur. Dia tu waktu tu dah start nangis lah. Waktu tu baru dia cakap Allah Akbar. Memang perkataan yang saya ingat keluar dari mulut Hanif semuanya Allah Akbar, subhanallah. Memang macam tu. Yang memuji kebesaran Allah lah. Sebab unbelievable kan. Nak nangis lah kita ni. Aduh, tak ada tisu ni. Nak nangis ni. Orang lain yang bercerita, orang lain nak nangis. Okey. Tak. Benci lah. Okey. Dayah, kita nak cerita tentang pengalaman you pula pregnant. Sepanjang you pregnant kan, ada tak apa-apa amalan yang you buat mungkin dari segi pemakanan atau you ada amalkan apa-apa doa ke kan? Boleh share tak dengan kita punya followers yang tengah menonton? Okey, sejujurnya bila mengandung ni kita memang memerlukan kekuatan yang luar biasa. Dan kita memerlukan satu sifat yang positif, minda yang positif. Jadi kalau cakap pasal amalan lah saya memang cuba yang terbaik untuk tidak skip membaca Al-Quran. Macam ni, orang kata baca surah macam-macam surah kan, surah Yusuf, surah Maryam dan sebagainya. Ya, itu adalah amalan yang sangat bagus. Tapi dalam masa yang anda rasa tak baca surah Yusuf, tak baca surah Maryam, it's okay. Baca sahaja satu page at least sehari. Satu page at least sehari. Dan Dayah memang banyak berzikir. Kita kena basahkan lidah kita dengan berzikir. Kalau contoh bawa kereta, saya diam on the way nak pergi kerja. Saat saya kerja kan on the way saya mengandung, dan apa yang saya amalkan, saya sentiasa subhanallah. Memang itu sebenarnya penenang jiwa dan juga penguat hati. Zikir tu adalah yang terbaik sebenarnya. So kepada followers, Dayah dah share cara dia selain membaca Al-Quran, perbanyakkan zikir juga. Okey, kalau dari segi pemakanan pula, sebab macam Dayah cakap lah, waktu pregnant memang bekerja, tak berhenti kan, maksudnya tak stop bekerja. Jadi pemakanan macam mana? Sebab you nak kena ada energi yang banyak betul. kan. Jadi saya kongsi pada makanan yang semua orang pun boleh
boleh dapatkan lah. Maksudnya bukanlah tambahan vitamin dan sebagainya selain daripada vitamin yang doktor sarankan lah kan. Saya rasa kalau orang mengandung tahulah apa yang doktor ikut kesesuaian juga. So ada orang tak tahan muntah keluar dan sebagainya, susu pun tak lalu. Jadi kita cerita sama makanan yang boleh dimasak lah. Okay. Macam Daya suka makan salmon. Salmon is very good. Okay. Daripada salmon, saya sebenarnya kurang makan sayur. Waktu mengandung, setelah orang kata demi anak, kita pun belajar untuk makan sayur secara regular. Betul, Daya memang everyday memang minum fruit juice. Yang natural lah, yang natural. di blend sendiri tu. Ya. Saya suka item bikai, orange juice, air kelapa. Air kelapa nak jadikan cerita dekat rumah saya. Memang ada abang jual air kelapa. Sebab tu saya rasa pada trimester kot baru saya suka minum air kelapa. Tapi sebelum tu memang makanan seimbang lah. Maksudnya jangan ini pesanan saya dekat mamis out there. Jangan waktu mengandung ni, saya faham dia orang cakap jangan makan banyak tau, nanti lepas beranak ni susah nak turun. Ini ayat apa orang selalu keluarkan. Tapi bukanlah saya kata saya oppose benda tu ataupun saya support. Bagi saya waktu kita mengandung, makan apa yang anda rasa nak makan, tapi kuncinya adalah bersederhana. Itu je. Itu adalah Islam sendiri. Islam yang kita dah ajar kita, apa-apa kita buat pun not too extreme, not too little. Jadi kepada juga orang-orang yang menasihati, kita kadang-kadang rasa kita cakap tu ini fakta, ni memang betul. Jangan, setiap badan berbeza. Mungkin juga bila dia jaga makan itu, dia tahan-tahan, efek dia punya emosi, efek punya mental. Jangan, yang paling penting badan sihat, hati happy, jiwa clear. Yang itu penting tak efek, maksudnya kepada ibu dan juga kandungan. Yes, betul. Bersederhana, ambil apa-apa semua in between. Jangan too much or too little. Alright. Okay, Daya. Nak cerita jugalah sikit tentang your experience kan. Sebab first baby dan you kena caesar. Sebab apa? Boleh tak share sikit kenapa kena caesar tu? Dan boleh cerita sikit tak proses panjang kelahiran baby Akbar tu? Okay, sebenarnya to be honest, saya tak berapa share kenapa atau apa. So is it okay if saya tak jawab betul-betul kenapa dan apa kan? Yang mana you selesa? Okay, saya just cerita proses. Okay, of course saya daripada first alhamdulillah saya punya keadaan maksudnya saya punya HB dan sebagainya, alhamdulillah normal, sihat. Dan of course kita memandang kepada okeylah boleh kita natural birth kan. Dan kita pun sebenarnya memang banyak ibu memang akan mengharapkan kelahiran normal. Tapi ialah kan kuasa Tuhan tu kita tak boleh nak orang kata pertikaikan kan. Dan bagi saya sebenarnya isu normal atau caesar itu adalah bukan sesuatu isu. Betul. Yang penting baby lahir dengan sihat, ibu pun sihat. Pada kita, pada macam Amy pula, caesar atau normal tetap pengorbanan. Yes, betul. Sama sahaja jihad seorang ibu. Betul. Jadi macam kalau tanya Daya, memang daripada awal Daya ingat ia adalah normal. Macam okey lah sampailah saya punya check-up yang terakhir. Alright, okay. Check-up yang terakhir tu atas beberapa sebab. Doktor dah tengok dan doktor advise, doktor kata maybe option yang terbaik adalah we should go for elective caesar. Instead of kita cuba nak normal nanti end up emergency caesar. Yes. Sebab kiranya secara pendek saya ringkas saya boleh cerita, potensi ataupun risikonya sangat tinggi kalau saya nak go for natural. Jadi of course kita kena pentingkan kesihatan baby dan kesihatan saya. Dan waktu itu juga dalam bilik doktor tu saya macam baiklah saya kata. Saya telefon suami saya. Saya telefon dan suami saya pula memang sangat tenang. Dia macam okey macam ni. Doktor dah nasihat dan doktor yang cek awak pada awal, buatlah apa yang terbaik untuk awak dengan baby. Jadi makanya sebab itulah saya memilih kenapa saya operate lah. Memang kira saya tahu ini banyak persoalan orang kan. Soalan biasa tau. Operate ke normal? Lepas tu kenapa? Saya faham. Tapi saya memilih untuk tidak cerita terlalu detail on that sebab takut ada soalan yang bertambah-tambah lagi kat situ. Jadi cukuplah saya ceritakan saya operate dan alhamdulillah jujur saya kata itu adalah pilihan yang terbaik, keputusan terbaik dan it is written by Allah and saya fully redha dan saya fully bersyukur. Ini adalah pesanan saya kepada setiap ibu yang
mengandung ataupun yang dah ada anak, Betul. you should be grateful dengan apa sahaja condition you melahirkan anak. That doesn't make you less of a mother. Yes. Okay, yang paling penting kesihatan anda dan anak anda sihat. Itu saja. And to netizens, ni penting untuk orang-orang yang mungkin melihat dari luar, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang mungkin menyakiti hati seorang wanita ataupun ibu. Apatah lagi selepas bersalin. Yes, just because you are different. Kita Yes. semua, setiap ibu, setiap manusia, in fact, kita semua berbeza daripada pelbagai segi. Tapi yang membezakan kita cara kita memandang sesuatu perkara. So see things in a positive way. InsyaAllah kita akan jadi happy. Dengar tu. Okay. Baby talk pula tiba-tiba. Baby talk Jadi sebenarnya macam ni, bersalin cara macam mana pun, macam Dayah cakap, jihad seorang ibu, pengorbanan seorang ibu bukan mudah. Apa-apa cara sekalipun, tetap orang kata ia satu yang sukar untuk ibu tu. Dua-dua hidup atau mati. Yes. Kan. Jadi as long as baby tu sihat, mami pun sihat, so tak apalah, tak kisahlah. Yes. Betul tak? Bersyukur apa adanya. Yes. Janji semuanya berjalan lancar, itu yang kita harapkan lah. Okey Dayah, kita nak main satu game sebelum ke soalan yang seterusnya. Okey. Okey, game dia mudah je. Saya punya kawan kat belakang okey. yang sedang memegang mangkuk ajaib kita. So Dayah, you kena cabut satu-satu soalan tu dan you jawab. Okey? Okey. Alright. So tu dia. Saya pegang je semua mangkuk. Pegang. Soalan ni memang dah sebenarnya. Okey. Special lah. Mangkuk datang dari belakang tau. Mangkuk Okey. dari belakang. Saya keluarkan Okey, soalan yang pertama. Apakah? Betul-betul kena dengan soalan tadi. Aha. Apa perasaan bila doktor beritahu Dayah perlu bersalin secara Caesar? Okey. Waktu tu lah waktu waktu tu rasa macam, oh, ya ke? Itu pertama. Of Okey. course mata saya berair. Memang kita expect normal waktu tu sebab tak ada apa-apa masalah kan, Betul. Alhamdulillah. Tapi towards the end kan, so saya macam okey, sedih sedikit sedih sebab rasa macam ditukar kita punya ni kan, kita punya expectation. But jujur ni pada awal saya mengandung, saya letakkan perkara ni, walaupun alhamdulillah semuanya normal, saya dalam hati saya kata, ya Allah, apa sahaja cara aku melahirkan anak, maksudnya saya terima asalkan saya dan anak saya sihat. Jadi saya tak pernah cakap aku nak normal, aku nak Caesar, saya tak pernah. Sebab bila kita berpengharapan tak ada sesuatu, kita akan jatuh. Jadi ni jujur saya cakap kepada semua yang menonton, perasaan mula-mula tu terkedu sebab memang macam, oh, ingatkan hari tu boleh kan? Tapi bila saya ingat balik doa saya, saya kata nasib baik saya train diri saya daripada awal. Berdoa macam untuk macam whatever it is, you should be grateful. Yes. Jadi mula-mula saja, after that saya terus macam, ya Allah, I'm ready for this. Ya Allah, bagilah anak aku dan aku sihat dan semuanya lancar. Okay. That's it. Alright. Okay. Soalan yang kedua. Wow. Okay. Berat baby Akbar waktu dilahirkan. Boleh share kan? Boleh. Okey. Berapa berat dia? Dia 3.5 saya sebut sebab dia 3.4 something. Okey. So 3.5 lah. 3.5 lah kita genapkan. Genapkan, senang. Okay, so next question. Next question. Kenapa pilih nama baby Muhammad Akbar Fahri tu? Oh, ini cerita yang saya tak pernah cerita kat orang. Nampak mas saya cerita. Okey. Eksklusif Eksklusif sebenarnya nama Fahri belakang tu, ibu dia yang suka sangat. Oh. Saya yang suka nama tu sebab kalau anda pernah tengok cerita Ayat Cinta, okey. kan nama Fahri. Jadi Fahri tu nama tu sedap disebut satu. Itu okeylah, tak apa. Tapi karakter Fahri dalam cerita tu, seorang yang soleh, berakhlak mulia, merendah hati, kira karakter yang sangat baik lah. Jadi saya in love with the character, so nama tu saya suka. Tapi yang Akbar Muhammad Fahri digabungkan tu, itu adalah pilihan baba dia, ya. Baba dia yang kata, sedapnya nama ni, nama yang baik, maksud yang baik dan gabungan yang baik. Saya kata, kenapa tak buat Muhammad depan? Tak boleh.
tak dia macam tak tally, dia kena akbar tu kan. Apa dia tak tally? Dia kata tak apa, saya tahu. Sebab tipikal kan kita akan letak Muhammad di depan kan. Dia kata biasa kalau Muhammad depan, tapi kalau macam akbar Muhammad Fahri. Bayangkan satu hari nanti kalau kat sekolah kita dengar pidato. Dia kata, okey, seterusnya kita ingin menjemput pemilihan seterusnya Akbar Muhammad Fahri. Cik, dia siap bayangkan. So dia kata nama tu sendiri nama yang prominent. Nama seperti seorang tokoh, dia kata. Itulah ceritanya kenapa Akbar Muhammad Fahri ni Alright. di Dipilih lah. kira dipilih senang cerita oleh baba dia lah. Alright, okay. Okay, soalan seterusnya. Ya. Nanti kita berhenti tepi sebab banyak ni nak sembang dengan Okey, Dayah ni. boleh. Kita berhenti kat depan kereta Kelisa tu, boleh kot Nek? Boleh. Okey, soalan seterusnya ya. Ah, Apa yang Dayah mengidam nak makan waktu pregnant dulu? ada yang pelik-pelik. Okey, jujur Ah. pelik tak ada, alhamdulillah. Okey, tapi Tapi saya memang suka makan donat gula tu, tak donat kampung tu. Bukan donat yang ada brand-brand ni, tak mau. oh okey. Yang macam acik-acik buat, lepas tu Acik golek dalam gula tu. Ya, saya suka donat tu. Tak habis-habis, asyik minta donat tu je. tak malu pergi sebab suka senang nak dapat yang sedap. Betul. Jiran saya pukul 9 malam hantar. Alah, Ada seorang kakak ni daripada sekolah dulu tiba-tiba kontak buatkan saya. Ya Allah, disayangi kan? Rasa Allah, Masya disayangi Allah. sangat. Ada kawan saya juga tahu saya buat, dia kata tak apalah, dia tolong buat untuk saya. Ya Allah, itu aku. Kalau ceritalah makan apa kan. memang Memang donat gula lah yang saya ingat yang paling saya itu je lah yang terasa nak makan terasa sangat macam naknya. Tak boleh nak order dekat apa-apa delivery. Okey, faham. Okey. Alright. Pelik tak ada. Tapi satu benda saya bersyukur, suami saya pun cakap saya jauh. Kau rasa kata suami yang selalu carikan untuk isteri kau nak apa. betul. Suami saya kata dia berdoa, memang dia doa supaya saya apa saja saya nak makan sesuatu yang boleh dicari. Boleh dapati. Tapi Okey. sebelum dia melahirkan anak, ada satu makanan yang memang dia terasa saya nak makan. Okey, apakah? Dia panggil dia jelly lychee. Okey. Jelly lychee saya pernah makan sekali ni. Dia jelly yang ada bunga-bunga 3D kat dalam. Oh, okey, faham. Tapi Boleh bayangkan. saya sebut jelly lychee. Jadi semua orang tak faham saya nak apa. Okey. Sampai saya Google cari gambar, saya hantar kat suami saya. Okey. Lepas tu dia carilah, beria dia cari. Saya jumpa satu Instagram. So tiba-tiba berapa hari kot selesai deliver. Sampai rumah husband saya order daripada sana. Ya Allah, tuanku sweetnya. Jelly lychee. Lepas tu kat atas jelly lychee yang besar tu, dia tulis tu safe delivery syurga. Kod. Oh Something like that. lah, sweet. Ya. Okey, so donat gula dengan jelly lychee. Mata beraya ke tu? Nak hampir nak beraya. Jadi move to next question. Kita tak suka Oh ni, lawak, kita ini nangis. ini makin sentimental ni. Okey. Apa yang paling dah rindukan tentang husband? Okey. Wow. Oh, saya pula dah. Ada tisu. Banyak. Banyak saya rindu saya. Tapi saya paling rindukan kebaikan dia dekat saya. Kebaikan dia. Nangis ke? Yang kat belakang pun nangis. Aduh. Yang bagi Paul pun nangis. Saya paling rindu kebaikan dia dekat saya. Okey. Saya ni nampak macam very outgoing, very confident kan. Tapi betul. bila dengan dia, saya punya soft spot yang saya tak pernah tonjolkan atau kongsi. Orang tahu saya manja, tapi the only one person yang boleh ataupun yang memang manjakan saya sangat-sangat adalah suami saya. Saya mungkin tak pernah kongsi ni juga. Kebaikan tu saya cakap benda-benda kecil yang suami saya buat. Kalau saya makan apa-apa steak, chicken chop ke apa ke apa, tak pernah saya potong. Dia akan potong untuk saya. Oh my god. Dan ni satu lagi banyak-banyak. Ni yang saya teringat lah soalan macam ni keluar. Kalau tali kasus kita buka, saya tak pernah ikat sendiri. Kalau bersama dengan dia tu memang dia yang akan ikatkan. Walau di halayak ramai, kalau kat shopping mall sampai orang tengok saya macam dia akan pegang saya, tak apa saya buat. So he basically treat me like a Queen. not a queen anymore. It's like a baby. So suami saya memang very loving, very protective towards me. Jadi kebaikan yang dia buat tu saya dapat bayangkan. Kalau yang waktu saya pregnant tu, saya kata ya Kalau Allah, dia ada, kalau dia ada, saya tak tahu macam mana dia jaga saya. Even best friend saya, the first thing dia tahu saya Hanif tak boleh balik, dia kata apa tau?
mesti dia nak sangat jaga kau kan. Bayangkan itu yang difikirkan oleh best friend saya sendiri. Mesti dia nak jaga kau, nak manjakan kau sangat kan. Jadi apa pun saya rindukan adalah kebaikan dia. Benda-benda yang dia buat kat saya tu very special. Walaupun sesimpel ikatkan tali kasut. Cuma fikir balik, macam boleh mungkin ada berlaku kat luar sana tapi rare kan. Yes, Macam saya independent. Saya biasa kerja seorang, pergi naik flight seorang mana sebelum ni. Tapi so bila ada saya berkahwin dengan seorang yang begitu detail menjaga saya, saya macam okay. Memang one in a million lah. Jadi yes, that's what I miss the most about him. Dia punya ketulusan hati dan sikap dia lah. Okay dah, kita next question. Okey, tepat nampaknya kita berhenti. Kalau kita tak berhenti tadi, lagi sedih nampaknya kita Berkecam mata. Okey. Wah, apa soalan semua macam ni? Apa soalan apa lepas ni? Tak boleh lah berkait-kait lah. Yang kat belakang ni bagi soalan-soalan macam ni. Okey, aduh, ya Allah. Apa yang Daya nak beritahu pada anak tentang istimewanya bapa dia? Okey. Aduh, soalan pun. Soalannya mengundang. Okey, tak apa. Akbar Muhammad Fahri. One day kalau aku tengok video ni, Baba ni istimewanya dia macam saya sebut tadi lah. Saya konsisten adalah kebaikan hati dia. And how special he is in his character. Karakter suami saya dalam menghormati orang, iaitu keluarga, wanita, isteri. Dan it's just the way he is. Dia adalah seorang yang sangat dedikasi, seorang yang bertanggungjawab, seorang yang sangat mencintakan negaranya. Suami saya, dia sangat passionate, sangat bila dia bekerja tu dia all out. Itu adalah satu benda yang sangat saya respect tentang suami saya. Maybe ramai tak tahu apakah pekerjaan, bagaimanakah pekerjaan seorang tentera. Hanya mereka yang bekerja saja yang tahu, dan mereka yang mungkin yang melihat sendiri kan. Jadi Akbar, your father is an extraordinary man with a very wonderful character. And just to let you know, he pray and he read Al-Quran for you every single day. And memang saya kata itu adalah satu benda yang sangat menyejukkan hati saya. Dan Fahri, ingat, jadikan Baba sebagai inspirasi. Of course, teladan kita yang kita patut kagumi adalah Rasulullah SAW. Tapi kiranya Baba ni, saya rasa dia banyak, itulah bila kita praktikkan amalan-amalan yang sunnah dan mengikut Al-Quran, itu yang terbaik. Jadi Fahri kena jadi macam tu juga, okey? Nama sedap tau, maksud sedap tau. Jadi itulah, kalau saya istimewa susah, saya boleh buat satu buku. Tapi itu saya bagi sikit lah on the character. Yep. Okey. Oh ya Allah, apa panggilan ayah pada husband? Okey, apakah? Sekarang ke sebelum jadi ibu? Sebelum jadi, kalau sebelum jadi ibu dan selepas jadi ibu, apakah? Okay. Ayam. Tayam. Okey. Itu sebelum jadi ibu. Okey. Sekarang still lah, tapi most of the time saya Baba. panggil Baba. Sebab Hanif memang daripada saya pregnant pun bahas dengan dia, nanti Baba ni nanti Baba dia. Saya yang rasa macam a bit awkward at first. So, saya still tak bahasakan dia saya ibu. Dia dari awal dia memang suka sangat nama Baba tu. So dia happy nak sebut nama Baba. Alright. Okey. So macam ibu tu, adakah cadangan dia, atau dia selalu bahasakan Daya sebagai ibu, ataupun Daya sendiri yang come up dengan panggilan ibu untuk baby waktu pregnant tu? Ibu tu saya sendiri. Saya pilih, saya kata kan banyak mama, mami, bonda mak, lah, bonda, apa, umi. Saya kata apa, ibu tu sangat, dia macam sangat special. Dia macam very klasik. Saya kata even lagu pun ibu kan. So saya kata, saya tak pernah, bukan tak pernah terfikir menjadi seorang mother adalah satu perkara yang sangat luar biasa dan indah. Jadi saya nak nama tu pun
panggilan tu pun panggilan yang saya tak berfikir pun saya akan dapat title. So saya kata ibu lah. Saya cakap macam tu. Okey. And Hanif pun happy. Hanif macam yelah sesuai ibu kan macam. Okey, faham. Alright. So, adakah itu yang terakhir? Yes. Yang terakhir Ya. Tak ada dah. Okey, kita nak gerak balik. Okey. Tapi sambil tu Dayah, kita nak minta Dayah untuk bagi sikitlah nasihat kepada isteri di Okey. luar sana yang mungkin senasib dengan Dayah kan, husband mereka tentera ataupun bukan tentera pun, mungkin yang bekerja jauh ke kan, dia tak bersama dengan mereka throughout dia orang punya pregnancy ataupun sekarang dah bersalin sendiri dengan anak. Apa nasihat Dayah? Okey, kau sabar. Ada satu lagi soalan. Tapi ni Apa? senang je soalan ni. Okey. Dia tak payah dah ulas. Usia kandungan berapa dah dapat tahu jadi baby? Tak silap saya lah ya. 5 to 6 months lah. Okey. Itu je. Okey. Alright. So, Okey, so Nasihat nasihat Dayah. saya. Okey. Tak sangka pula kita ada berair mata pula. kan? Awak lah ni tanya soalan. ada drama Terima kasih. Okay. Thank you. Okey, nasihat saya bukanlah seseorang yang hebat untuk kongsikan. Saya tahu ramai lagi dekat luar sana yang tabah, yang banyak melalui maksudnya dugaan ataupun amanah menjaga baby dan menjaga cinta di waktu pasangan berjauhan. Okey, ini apply to pa ataupun ma. Okey, ni dua-dua terlibat. Betul. Okey, saya punya nasihat adalah in life kita sometimes memang kena bersedia untuk sesuatu yang tidak dijangka. Okey. Saya tahu ramai berkata tentang biasalah tu. Isteri tentera memanglah dia kena pergi untuk tugasan dan sebagainya. Ya, tepat sekali. Tetapi kita kena ingat ini bukan soal pekerjaan sahaja. Tahun 2020 kita semua dilanda pandemik. Yes. Bukan Malaysia tapi dunia. Yes. Dan banyak sangat perkara berubah dan salah satu darinya adalah sekatan perjalanan. Jadi dalam kisah saya, ini bukan sekadar tugasan, tapi ini adalah cabaran pandemik. Yes. Ya. And of course tak expect untuk tidak berjumpa langsung daripada mengandung sehingga melahirkan sehingga sekarang saya habis pantang. Hampir setahun juga lah kan dalam tu kan? Ni nak 9 months nak masuk 10. Kalau difikirkan tak pernah dijangka. Tapi ini adalah kehidupan. Sometimes ada perkara yang kita tak boleh nak control. Ya. Okey, dan ada perkara yang kita rasa kita tak mampu. Tetapi sebenarnya Allah hanya menguji hamba-Nya setakat mana yang dia mampu. Dan when you think that you cannot do it, actually you can. You are stronger than you think you are. Itu adalah nasihat saya. And always surround yourself dengan orang yang boleh menaikkan semangat anda. Okey, jangan dekatkan diri anda dengan orang-orang yang negatif. Kalau tak, otak anda pun sama. Kita pun akan terkesan. Lagi-lagi mengandung. Ya. Mengandung, you carry baby, maybe you could be extra emotional. Yes. Kan? So jangan, and buat perkara yang anda happy. Contoh, anda suka baking, pergi baking. Anda suka pergi spa. Ya. So bagi saya paling penting dalam waktu ni bukan saja kesihatan fizikal, but your mental, emotional. Kita pun tahu sekarang ramai orang depression dan sebagainya kan. Jadi macam ni, lagi satu, hubungan dengan pasangan pun kena very supportive towards each other. Okay, kalau setakat perkara kecil-kecil tidak perlulah di pick up. Ini sebab orang suka kata jauh macam mana nak selesaikan masalah. Dekat sinilah perlunya kematangan. Dekat sini juga perlunya understanding yang sangat tinggi. You kena compromise dalam relationship. Mesti ada give and take. Tak boleh you je yang macam you're not happy, you seorang, you tak boleh. No, you boleh sebenarnya. Jadi apa-apa pun, suami kenalah ekstra memahami sebab isteri anda sedang membawa satu lagi nyawa. Okey, dan isteri pula dalam masa yang sama kena faham bahawa kejauhan yang anda lalui ini bukanlah pilihan, tapi ini adalah takdir, di mana mungkin kejauhan ini adalah penguat dan penambah rasa rindu. Percayalah, bayangkan nanti, just imagine the time that you guys will see each other again. Bila jumpa balik tu, betapa indahnya. Betul. Dan percaya segala kesusahan ataupun kesepian ataupun apa-apa kesedihannya orang tak nampak yang anda lalui. I feel you, I understand you.
terpaksa berjauhan bla bla bla. Pandemik tak boleh terhalang, distance dan sebagainya. Rupa-rupanya pasal itulah Allah bagi aku jadi macam ni. Ada nanti mesti ada momen yang korang akan cakap Sedar rupanya. rupa-rupanya. Jadi ingat, bersangka baik dengan Allah, bersangka baik juga dengan manusia. Saya nak sebut tapi takut silap pula kan. Tapi pendek katanya bersangka baik dan sentiasa orang kata cari kekuatan tu dengan persekitaran yang positif. Ya, betul. Okey Dayak, kita dah habis cerita tentang kita punya topik hari ni lah. Semangat kental seorang isteri bila bersendirian ketika pregnant, ketika melahirkan. Sekarang ni kita nak inform pada kita punya follower yang sedang join live kita ni. Kita nak bagi tahulah yang baby Akbar Muhammad Fahri telah dipilih khas untuk menghiasi kulit majalah Pak Elma edisi Oktober sempena anniversary kami yang ke-20. Jadi nanti kena dapatkan majalah Pak Elma di pasaran Oktober ini, kan bulan ni lah maknanya, untuk lihat sendiri momen-momen indah yang telah kami capturekan di dalam magazine bersama dengan Daya Bakar dan babynya Akbar Muhammad Fahri. Jadi boleh tak kalau kita nak minta Daya untuk promote sikit magazine kita untuk isu Oktober. Okey, jadi sebenarnya memang ia adalah sangat-sangat special. So kalau anda semua nak tahu, ini adalah photoshoot pertama baby Akbar Muhammad Fahri, di mana dia sangat kecil waktu tim Pak Elma datang. Dan memang dalam pantang lagi. Memang dalam pantang baby Fahri kecil sangat. Jadi ia adalah satu momen yang sangat special dan saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada majalah Pak Elma sebab sudi datang rumah saya dan tangkap gambar yang sangat cantik. Jadi kalau anda nak tengok, saya pun tak sabar soalnya. Dan ini adalah special edition, okay? Jadi you guys have to go and support dan beli Pama, dan saya pasti ramai ibu bapa dekat luar sana ataupun future parents. Pama adalah satu magazine ataupun platform online ataupun di majalah yang sangat bagus, yang penuh info untuk kita tambah ilmu. Yes, itu yang penting. Jadi jangan lupa dapatkan, okey? Kalau dapat nanti jangan lupa tag Daya. Alright, okey Daya, kita dah nak end live kita sekarang. So kita say bye-bye to the camera. Bye. Bye. Assalamualaikum.